Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们听到之前，我们先同心祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali lagi kami boleh berkumpul bersama dengan rekan-rekan seiman kami. Untuk kembali lagi kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini pun kami diberikan kesempatan untuk boleh kembali lagi belajar melalui perenungan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kami saat ini untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karenanya ya Tuhan, berikan setiap kami fokus ya Tuhan, sehingga kami boleh mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh mendengar melalui perenungan firman Tuhan. Urapilah kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan ataupun yang akan menerjemahkan. Biarlah Tuhan memakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi saluran apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们，大家平安。 Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. 今天的话语来自于约翰福音第16章25到33节。 Saya sudah menempelkannya di slide, jadi jika Bapak Ibu tidak membawa Alkitab ataupun tidak memiliki Alkitab bisa menyimaknya di depan. 如果你们自己没有带圣经的话，可以看前面的 PPT。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan nanti akan dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. 我将用印尼文读，然后用中文读。 Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-25 hingga ayat ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 约翰福音16章25到33节，这些事我是用比喻对你们说的，时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明的告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求。 我并不对你们说，我要为你们求父，父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。门徒说：“如今你圣明说，并不用比喻了。现在我们晓得你凡事都知道，也不用人问你，因此我们信你是从神出来的。”耶稣说： 现在你们信吗？看哪，时候将到，且是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Perkataan Tuhan Yesus pada saat ini tentu saja kita mengerti ini menunjuk pada peristiwa kebangkitannya. 耶稣所说的这段话是指向他复活之后的事。
Di ayat 25 ketika Yesus berkata bahwa dia menyampaikan dengan kiasan, 当在25节的时候，耶稣用了比喻， jangan dimengerti bahwa berarti seluruh pengajaran Yesus sebelumnya adalah bukan terus terang. 但是我们也不要去理解说，耶稣所有之前的教导都不是明说的。 Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kata-kata kiasan itu artinya kamu tidak akan mengerti semua yang kuajarkan sebelum kamu tahu aku bangkit. 但是耶稣这里的意思说，他们不会明白耶稣的比喻，在耶稣复活之前。 Jadi tanpa peristiwa kebangkitannya, sebenarnya seluruh pengajaran Yesus kita tidak bisa mengerti. 如果没有耶稣复活的这件事，其实耶稣所有的教导都是比喻，也无法被理解。 Tapi ternyata pada saat ini ada miskomunikasi antara para murid dengan yang Yesus sampaikan. 但是其实，在那个时候呢，耶稣和他的门徒之间发生了误解。 Para murid mengira bahwa setelah ini Yesus akan lebih terus terang ketika mengajar. 门徒们误解耶稣，经过这件事之后，所有他说的话都会明说。 Dari sini kita juga bisa belajar dan berkaca pada diri sendiri. 透过这件事，我们也可以学习对照自己。 Kadang-kadang kita juga sama seperti para murid, kita terburu-buru merasa kita sudah mengerti. 其实我们有时候就像门徒一样，我们急着要了解，我们觉得我们自己已经明白了， Padahal kita belum mengerti apa-apa. 但其实我们还没有明白。 Tapi melalui peristiwa ini kita bisa belajar hal yang indah. 但是透过这件事，我们可以学习很美好的事。 Kita bisa melihat bahwa seluruh murid-murid Tuhan Yesus itu bukanlah orang-orang yang bertalenta. 我们可以看到，耶稣所有的门徒都不是有天赋、有才干的人。 Jadi melalui ini kita bisa melihat bahwa pelayanan mereka bisa berhasil. Itu murni karena Kristus ada di dalam mereka. 在这里，我们可以看到他们的服事能够成功，单单是因为耶稣在他们的里面。 Ini juga akhirnya mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya ketika kita di dalam gereja, kita harusnya murni memandang hanya kepada Yesus. 所以这件事也提醒我们，当我们在教会服事的时候，我们也要单单专注于耶稣。 Kemudian di ayat ke-26 bagian akhir Yesus berkata, "Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa." 然后在26节，耶稣也说：“我并不对你们说，我要为你们求父。” Jika kita mengerti bahwa sebenarnya pada mulanya akses untuk sampai kepada Bapa itu hanya melalui Tuhan Yesus. 我们可以理解，以前呢，要通往天父的途径只有通过耶稣。 Jadi ketika para murid meminta sesuatu kepada Yesus, Yesus akan menyampaikannya kepada Bapa. 所以，当门徒们要祈求一些事的时候，他们会告诉耶稣，然后耶稣会祈求天父。 Dan ini adalah suatu hal yang wajar karena Yesus adalah putra tunggal Bapa. 这件事是很合理的事，因为耶稣是天父的独生子。 Tapi sekarang Yesus memberikan akses kepada para murid dan kita semua di tempat ini untuk bisa langsung bertemu dengan Bapa. 但是现在耶稣已经为他的门徒，也为我们打开了通往天父的道路。 Tidak seperti pada masa itu di mana ketika mereka mau bertemu dengan Allah, mereka harus diwakilkan oleh imam. 不像当时，当他们要寻找天父的时候，一定要有祭司。 Ini bisa disebut juga dengan akses inklusif. 这也可以被称为一种有包容性的道路。 Ini tidak bisa dimengerti oleh dunia. 这是世界不明白的一种方法， Karena dunia sangat menyukai dengan akses eksklusif. 因为世人呢往往喜欢那种排他性的方式。 Saya akan memberikan sebuah contoh. 我给你们一个例子， Bila kita memiliki kenalan orang yang hebat gitu, misalnya presiden atau siapa, 如果我们认识一个很有名的人，比方说是总统等等， kemudian ada orang lain yang mau bertemu dengan dia, 然后有某些人要见他的话，
maka sulit bagi kita untuk langsung memperkenalkan dia kepada orang penting ini. 我们就觉得很难介绍这个人，直接介绍这个人给那个重要的人。 Kita lebih suka berdiri di tengah-tengah sebagai mediator. 我们比较喜欢站在中间，成为那个中间人， Karena kita khawatir saat mereka sudah mengenal, kita nggak dibutuhkan lagi. 因为我们觉得如果他们已经互相认识，他们都不需要我们了。 Dan sebenarnya peristiwa ini juga sama dimiliki oleh para murid. 这件事也发生在门徒们的身上。 Jika Bapak Ibu ingat cerita di mana Yesus bertemu dengan pengemis buta, 如果你们记得，当耶稣遇见一个盲人的时候， dan di saat pengemis buta itu berteriak-teriak meminta pertemuan dengan Yesus, 当那个盲人喊着说要见耶稣的时候， maka para murid sebenarnya bertindak seperti seorang bodyguard dan melarang mereka bertemu Yesus. 他的门徒们就好像要充当耶稣的保镖一样，要防止他遇到耶稣。 Tapi Yesus tidak seperti itu. 但是耶稣不是这样， Yesus justru mau membawa kita langsung kepada Bapa. 耶稣要直接把我们带到天父的面前。 Jadi Yesus mau langsung memberikan akses untuk setiap kita bertemu kepada Bapa. 耶稣要开一条道路，让我们可以直接通往天父。 Mengapa? 为什么呢？ Ayat 27 Yesus menjelaskan bahwa karena Bapa mengasihi kamu. 在27节，耶稣告诉我们说，因为父神爱我们， Bapa mengasihi kita. 父神爱我们每一个人。 Yesus mau kita bisa bertemu dengan Bapa dan menunjukkan kasih yang sama. 耶稣要我们能够见到父神，也爱他，如爱耶稣一样。 Perlu kita mengerti bahwa sebenarnya pada saat ini Yesus itu adalah seorang mediator. 在这里，我们可以理解，耶稣是一位中保。 Tugas mediator adalah membawa dua orang yang dimediasi untuk bisa bertemu. 中保的任务就是要促成两方能够相见。 Jadi ketika dua orang ini bisa bertemu, 当两方可以相见的时候， pasti sang mediator itu akan bersuka cita. 那位中保一定会很喜乐。 Termasuk pada saat ini, 这时刻， Yesus bersuka cita ketika bisa mempertemukan kita yang orang berdosa kepada Bapa. 当我们罪人可以和天父相遇的时候，耶稣也同样感到非常的喜乐。 Dan ayat 26 jangan ditanggapi sebagai Yesus sepertinya sudah kelelahan untuk menjadi mediator. 我们也不要误解26节，以为耶稣已经很疲倦了，担任我们的中保。 Sehingga sepertinya terkesan, ya udah nih, udah ketemu Bapak toh, sudah toh, udah lelah aku, capek, biar kamu aja langsung ketemu langsung. 就好像说，好了，我已经做你们的中保了，我的任务结束了，接下来你们自己去找吧。 Bukan, 不是这样的。 tapi Yesus mau membawa kita supaya kita bisa memiliki relasi kasih yang intim dengan Bapa. 但是耶稣这样做呢，是要我们与父神建立一个亲密的关系。 Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini sungguh sangat indah. 耶稣所做的是真的很美好。 Yesus tahu bahwa para murid itu sangat mengasihi Yesus. 耶稣深知门徒们非常的爱他， Tapi Yesus tidak mau menjaga atau mengkeep kasih itu untuk dirinya sendiri. 但是耶稣不要他的门徒们单单只爱他， Yesus mau supaya kasih para murid kepada dirinya juga dikembalikan kepada Bapa. 耶稣要把这份爱归还给天父。 Jadi Yesus juga pernah menggunakan prinsip ini ketika mengajar para muridnya. 当耶稣教导他的门徒的时候，也应用了这个原则， Tapi ini dalam konsep penolakan. 就是关于季节的这个原则。 Ketika para murid diutus untuk memberitakan Injil, 当门徒们被差遣出去传福音的时候， Yesus berkata kepada mereka, 耶稣告诉他们说： jika kamu ditolak, sebenarnya bukan kamu yang ditolak, melainkan aku. 如果你们被拒绝的话，其实不是你们被拒绝，而是我被拒绝。 Jadi Tuhan mau supaya penolakan itu bukan kita ambil secara personal diri kita. 耶稣要我们了解，我们被拒绝不是我们个人的问题， Dan selalu mengacu kepada Yesus. 而是关乎耶稣。 Ini prinsip yang menarik seperti di dalam Allah Tritunggal.
这是一个非常有趣的原则，就好像三位一体的上帝。 Allah Tritunggal tidak pernah self-reference kepada dirinya, mengacu kepada dirinya sendiri. 三位一体的上帝呢，从来不会出现有参照自己的一种情况。 Seperti Allah Roh Kudus itu menunjukkan kesaksian tentang Kristus dan Kristus menunjukkan kesaksian tentang Bapa. 就好像圣灵见证了圣者，圣者见证了圣父。 Dan ini kebalikan dari manusia. 而这和人类有鲜明的对比。 Pada umumnya manusia itu selalu dari saya dan untuk saya. 人呢，往往是来自于我，为我，以我为中心。 Dan di sini kita juga bisa belajar hal yang menarik. 在这里，我们也可以学习一个很有趣的事情。 Yesus berkata, Bapa mengasihi kita. 耶稣说：“父神爱我们。” Jika kita tahu bahwa Bapa mengasihi kita, itulah yang menjadi dasar kita berdoa dan meminta kepada Bapa. 如果我们了解父神爱我们，这就成为了我们向上帝祷告的一个基础。 Jika kita tidak tahu Bapa mengasihi kita, mungkin kita tetap bisa berdoa, tapi dipenuhi dengan kekhawatiran. 如果我们不知道父神爱我们，我们可能也会祷告，但是我们仍然充满了忧虑。 Saya akan memberikan sedikit contoh. 我给你们一个例子， Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang yang meminta bantuan. 我不知道你们是否遇见有人向你祈求帮助呢？ Tapi kemudian dia berkali-kali mengkontak kita. 然后他反复的找你， Dan bukan dalam jangkauan hari, tapi dalam jangkauan menit. 而不是每一天，但是每一分钟， Jadi sekarang dia WA, 他短信你， saya butuh bantuan, tolong kirim segera ini uang segini ya. 我需要你帮助，你快点寄钱给我。 Tapi 2 menit kemudian dia WA lagi, tolong cepat, tolong bantu, tolong. 2分钟后，他又短信你，我真的很需要帮助，快点帮助我，快点寄钱给我。 Dan gak lama lagi dia WA lagi, ayo cepat tolong saya, tolong. 不久之后，他又找你，快点帮我，快点帮我。 Tapi jika kita mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita, 如果我们知道父神爱我们的话， seharusnya kita juga tidak melakukan hal yang sama dengan orang tersebut. 我们祷告或者对待人，不要以这样的方式。 Saya lanjutkan di ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. 我们接着看28节，我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。 Pada ayat ini sebenarnya Yesus sedang berkata tentang inkarnasi Yesus ke dunia. 在这里其实是说到耶稣道成肉身的事。 Baru selesai Yesus berkata, tiba-tiba para murid langsung menjawab. 耶稣才刚说好，门徒们接着说： Ya, sekarang kau terus terang dan tidak menggunakan kiasan. 如今你是明说，并不用比喻了。 Ini seperti terkesan bahwa para murid menyatakan bahwa, nah sekarang waktunya aku mengerti apa yang Tuhan ajarkan. 这好像门徒们正在说，这就是明白耶稣教导的时间了。 Namun pertanyaannya, apakah betul para murid mengerti maksud Yesus? 但问题是，门徒们是否真正了解耶稣的意思呢？ Ayat 30 memang itu betul pernyataan para murid. Misalnya dia berkata, kamu tahu segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. 第30节门徒所说的是对的，就是现在我们晓得你凡事都知道，也不用人问你。 Ini statementnya benar ya. 他们说的是对的。 Yesus benar-benar tahu apa yang ada di dalam pikiran para murid. 耶稣的确知道门徒们所想的事， Termasuk pada saat itu Yesus juga tahu sebenarnya para murid ini ngerti atau enggak. 耶稣也了解当时门徒们其实明白他说的话吗？ Oleh karenanya Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu sekarang? 所以耶稣问他们：现在你们信吗？ Ayat ke-31 ini jangan dibayangkan sebagai tindakan Yesus seperti menyiram air kepada semangat yang sedang berkobar. 我们不要误解第31节为耶稣要打击他门徒们的信心。 Tapi sebenarnya pertanyaan Yesus ini ditujukan untuk menegur dan mengingatkan para murid. 但是其实耶稣正在提醒、指责他们。 Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk masa-masa sulit ke depan. 耶稣也要预备门徒们的心，
将要面对未来坎坷的时间。 Karenanya Yesus berkata bahwa di ayat ke-23, kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. 在第32节，耶稣说：“你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。” Di ayat yang ke-32 ini Yesus bukan sedang menghina iman dari para murid. 耶稣在这里不是在讥笑他的门徒， Dia bukan ingin berkata, lihat kamu tuh ya ngomong sudah ngerti tapi kamu tuh cuma percaya diri gitu. 耶稣不是嘲笑他们说：“你们说信我，其实你们这对自己有信心而已。” Tapi di sini Yesus tuh sedang kembali mengingatkan para murid. 但其实耶稣在这里正在唤醒他的门徒。 Di tengah situasi yang seperti itu, para murid masih belum mengerti. 就在连这样的时刻，门徒们都还没有明白。 Di sini kita bisa melihat ya begitu sabar Tuhan Yesus membimbing para murid dan mengajarnya. 我们在这里看到耶稣是如何有耐心的去教导他的门徒们。 Dan apa yang Yesus ajar lakukan ini sepertinya kita juga harus menirunya. 所以耶稣这样的态度，我们也应该学习为榜样。 Ini misalnya ya, 比如说呢， ketika Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang khususnya dalam bidang-bidang mengajar ataupun pendidikan atau pembinaan. 比如说你们曾经在教导人或辅导某个人的话， Pasti ada momen-momen ketika kita mengajar seseorang, kita tahu dia ini sebenarnya nggak ngerti-ngerti. 可能有时候我们知道那个人其实我们说了什么他都不明白， Tapi dia berlagak sok tahu. 但是他好像假装明白， Kalau kita gitu mungkin kesel kali ya, capek ya. 然后我们觉得很懊恼， Sehingga terpancing emosi kita, bahkan kita, bentar-bentar kamu ini ngerti nggak ya gitu. 然后我们就情绪激动，你其实明不明白啊？ Sehingga emosionalnya keluar dan ya kadang-kadang ya sampai terucap kata-kata yang nggak baik gitu. 然后我们就觉得愤怒，甚至说出一些不好听的话。 Tapi di sini kita bisa melihat Yesus tidak. 但是我们可以看到，耶稣并没有这样做。 Yesus tetap sabar dan bahkan mengatakan kata-kata yang cukup ya, makanya mereka tahulah apa yang akan terjadi. 耶稣很有耐心的，甚至耶稣知道正确的话要对他们说。 Dan apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya kontras dari apa yang dikatakan para murid. 耶稣所说的和门徒们所说的，其实形成了鲜明的对比。 Di ayat 30 para murid berkata bahwa engkau datang dari Allah dan kami percaya. 第30节说：“我们信你是从神来的。” Tapi ayat 32 Yesus berkata, kamu loh meninggalkan aku. 但是耶稣说：“你却要离弃我。” Ya ini kalau kita mikir ya secara normal. 但是如果我们真正去想的话， Kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. 你相信耶稣是神， Tapi kamu meninggalkan aku. 但是你为什么离弃我呢？ Itu kan gak make sense ya. 这不合理啊！ Dan ini pun kita bisa melihat di sini agak sedikit berbeda dengan Injil sinoptik yang lain. 我们在这里可以看到和其他的福音不一样。 Tidak dicatat bahwa Petrus berespon sekalipun mereka semua meninggalkan meninggalkan kamu, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. 这里没有记载，好像其他的福音记载，这里没有记载彼得说，即便其他人离弃你，我也不会离弃你。 Tapi di sini kita bisa melihat bahwa keempat Injil mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus akan seorang diri. 但是四本福音都记载了一样的事，就是耶稣即将独自一人。 Dan Yesus mengatakan bahwa, tapi aku nggak sendiri, ada Bapa menyertai aku. 但是随后他又说，父神必与他同在。 Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada sedikit pun rasa kekecewaan. 亲爱的弟兄姐妹，我们可以看到，在这里耶稣没有丝毫一点的失望的情绪。 Meskipun ada ribuan alasan untuk Yesus kecewa kepada para murid, tapi Yesus tidak menunjukkan rasa kecewa ini. 其实耶稣有千万个理由对门徒失望，但是耶稣并没有感到失望。 Yesus bisa berkata, kamu tuh sudah sama aku tuh tahunan loh, kok masih kayak gini? 耶稣也可以说，你跟我在一起已经很久了，为什么你还这样呢？ Ya ini sama, kadang-kadang kita kan juga seperti itu. 我们其实也可能会这样做。 Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah melayani bersama terus kemudian dia mengecewakan,
我们可能看到我们和他服侍在一起的人已经很久服侍在一起了，但是他做了一些让人失望的事， Maka dari sedikit sebenarnya kita juga kecewa sama dia. 然后我们对他就灰心了。 Tapi di sini kita mau belajar dari sikap Tuhan Yesus. 但是我们要学习主耶稣的态度。 Mengapa Yesus tidak kecewa meskipun para muridnya seperti itu? 为什么虽然耶稣的门徒这样做，耶稣没有感到失望呢？ Karena ada Bapa yang selalu menyertai Yesus. 因为有天父与主耶稣同在。 Ada hubungan antara anak dengan Bapa yang sama sekali tidak bisa digoncang. 圣父和圣子有一个非常坚固的关系。 Ini adalah sebuah pernyataan yang kelihatannya simple tapi penting untuk kita mengerti. 这看似很简单的道理，对我们来说其实很重要。 Dan seharusnya pernyataan ini pun ada di dalam hidup kita. 我们也应该活出这样的原则。 Maka sebenarnya ketika di dalam segala situasi kita sudah tidak memandang lagi kepada apa keadaan yang terjadi. 无论我们面对什么样的情况，我们也不会单单专注于所发生的事情。 Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak berpikir apakah dia suka atau enggak ya dengan aku. 比如说，当我们做某件事的时候，我们不会去想，我这样做他会不会不喜欢啊？ Atau mungkin orang ini ngerti atau nggak mengerti aku ya. 这个人到底了解我的意思吗？ Sehingga tidak ada rasa kekecewaan atau minder di dalam diri kita. 所以在我们的心里不会觉得失望或者失落。 Dan percayalah Bapak Ibu, hidup di dalam kondisi seperti itu sangat tidak menyenangkan. 深信活在这样的情况当中是很不愉快的。 Dan ini harusnya kita mengerti bahwa ketika Bapa menyertai kita, seharusnya tidak ada lagi rasa-rasa seperti itu. 我们必定要了解，当父神与我们同在的时候，我们就不要有这样的情绪了。 Kemudian saya lanjutkan di bagian terakhir ayat ke-33. 我们进入最后一段，就是第33节。 Tuhan berkata kepada setiap mereka di ayat yang ke-32 bahwa sebenarnya itu bukan kabar baik. 在第33节，耶稣所告诉他们的，其实不是一个好消息。 Jadi ayat 32 ini kabar buruk bagi Yesus juga bagi para murid. 其实第32节，无论对耶稣还是对门徒们来说，都是坏消息。 Tapi kita perlu mengerti kenapa Tuhan ngomong. 但是我们必须要了解，为什么主耶稣这样说呢？ Tuhan motivasinya bukan untuk supaya para muridnya takut dan marah. 主耶稣的动机不是要他的门徒们惧怕或者愤怒， Tapi lebih daripada itu Tuhan ingin memberikan tujuannya, yaitu supaya ada damai sejahtera di dalam Yesus. 反而耶稣想要他的门徒们在他的里面有平安。 Kalau saya boleh mengatakan dengan bahasa saya, 如果我可以用自己的话来说， ini saya ya yang ngomong, bukan Tuhan Yesus ya. 这是我自己，不是主耶稣。 Jadi ayat 32 itu sebenarnya Yesus mau berkata kepada para muridnya, kamu tuh gagal. 耶稣这是我，不是耶稣，可能说，你的事工将会失败， Kamu tuh pengecut. 你是个胆怯的人， Kamu tuh nanti akan pergi meninggalkan aku sendiri. 你必定会逃跑离弃我一个人。 Ya terkadang kita kalau dikatakan seperti itu kita kesel ya. 如果有人对我们这样说，我们一定会感到很愤怒。 Tapi ternyata Tuhan gak mengakhiri di perkataan itu. 但是耶稣的话没有在这里就结束， Dan Tuhan sedang mempersiapkan para muridnya. 耶稣是正在预备他的门徒， Di tengah kegagalan itu, 在他的失败当中， kamu akan tetap dipelihara di dalam damai sejahtera Kristus. 无论你们面对任何的失败，你们会仍然在主耶稣的平安里被眷顾。 Dan kalau kita berpikir-pikir, kenapa ya Tuhan kok kasih kita damai sejahtera ini? 如果我们想想，为什么耶稣会给我们这份平安呢？ Karena kita tahu bahwa kita itu mengalami penganiayaan di dalam dunia. Ini ada ayat paling terakhir ya.
因为从最后一节我们可以看到，人在这个世界上是有苦难的。 Kamu akan dianiaya, kamu akan menderita, kamu akan berada di dalam kesesakan, kamu akan berada di dalam kesusahan. 你们就是我们活在这个世界上，会有逼迫，会有苦难， Tapi kuatkanlah hatimu 但是要坚固你们的心， karena Yesus telah mengalahkan dunia. 因为耶稣已经胜过世界。 Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukanlah kemenangan yang bersifat personal. 而耶稣这里所指的胜利，不是个人的胜利。 Sehingga kita mungkin berpikir kalau Yesus bisa mengalahkan dunia berarti aku pun bisa. 所以我们不要想，如果耶稣可以胜过世界，我也可以胜过世界。 Bukan seperti itu Bapak Ibu. 不是这样的。 Jadi kemenangan Yesus yang seperti ini itu harusnya dimaknai sebagai kemenangan kita semua. 所以在这里，耶稣指的胜利是我们每个人信他、每个信他的人的胜利， Bukan dipahami sebagai kemenangan imitasi 不是一个假象的胜利， yang meniru kemenangan Yesus. 是伪造耶稣胜利的一种胜利。 Dan kemenangan Yesus ini membuat dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk para murid termasuk kita di sini itu jatuh dan kalah. 而这种的胜利不能让主耶稣的门徒们再次失败、再次跌倒。 Jadi jika saya boleh simpulkan 如果我可以总结的话， di ayat yang ke-25 hingga ke-33 ini sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. 就是从25到33节，我们可以学着几个重要的点。 Adanya akses langsung dari kita kepada Bapa. 就是我们可以直接通往天父， Karena seperti yang kita ketahui, kematian Yesus membuka tabir antara Ruang Kudus dan Maha Kudus. 就像我们知道的，耶稣的死和复活已经让我们可以直接通往天父， Dan itu membuat kita bisa langsung bertemu kepada Bapa. 我们可以直接的遇见天父。 Kemudian di bagian yang kedua, poin yang kedua yaitu kita bisa menyadari bahwa Bapa selalu menyertai kita. 第二点，我们可以知道父神与我们同在， Sehingga di dalam kondisi apapun kita nggak mungkin merasakan kecewa. 所以无论我们经历任何的苦难，我们也没有感到失望。 Dan yang ketiga adalah adanya damai sejahtera dalam Kristus. 而第三，就是在耶稣里面有平安。 Dan ini seharusnya mengingatkan kita bahwa di dalam penderitaan apapun kita harusnya tetap bisa merasakan damai sejahtera jika kita terus memandang kepada Kristus. 这件事也告诉我们，无论发生什么事，如果我们在耶稣里，必定会经历平安。 Dan tiga hal ini kita bisa peroleh karena Yesus sudah mengalahkan dunia. 这一切我们可以得到，因为主耶稣已经胜过世界。 Inilah pondasi bagi setiap kita untuk kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menang atas dunia. 这是我们信心的基础，好让我们也可以得胜。 Kemenangan Yesus atas dunia itu memberikan pengharapan bagi kita dan membuka jalan pengharapan bagi kita. 耶稣胜过世界，也为我们带来了生命的盼望。 Jadi saat ini jika kita merasakan semua itu, 所以如果现在我们觉得所发生的事， itu bukan karena kita, 我们可以经历这样的感觉，这并不是因为我们自己， tapi itu karena apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. 而是耶稣所做的一切。 Itulah solus Kristus. 这就是唯有基督。 Amin. Mari kita berdoa. 阿们。我们同心祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur jika kemenangan-Mu membuka jalan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bila sampai saat ini kami boleh langsung bertemu kepada Bapa tanpa melalui akses-akses tertentu. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kemenangan-Mu atas dunia juga membawa kami sadar bahwa kami tidak pernah sendirian. Bapa selalu beserta dengan kami apapun situasi dan kondisinya. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kemenangan-Mu atas dunia membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa semua yang sudah kami pelajari ini tidak hanya berhenti di pengetahuan kami.
Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.